kasih Datuk Pengerusi peluang untuk saya turut membahas dalam B27 Kementerian Kerja Raya. Saya ingin menyentuh perkara 050-200 cawangan pengurusan projek kompleks. Ada dua isu dalam perkara ini. Pertama sekali berkaitan dengan kompleks stadium Kuala Terengganu yang runtuh sebelum ini. Isu yang saya nak bangkit ialah sejauh mana peranan Kementerian Kerja Raya dalam soal pembinaan pada peringkat awal dan juga pembaikan pemulihan yang akan dibuat nanti. Walaupun saya tahu bahawa sebelum itu saya tidak dengar bahawa kementerian mempunyai peranan yang jelas dalam projek pembinaan, kerana itu projek kerajaan negeri di bawah dana khas, iaitu wang ihsan. Ini yang menyebabkan wang ihsan yang bila diberi kepada UMNO BN ini habis runtuh. Stadium pun runtuh, masjid pun runtuh. Ini akibat daripada penyalahgunaan dan penyelewengan. Isu dia yang Datuk Pengerusi ialah baru-baru ini kenyataan yang dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan mengatakan bahawa Kabinet sudah pun membuat satu keputusan, membuat pengarahan persetujuan supaya pembaikan itu mesti disegerakan, disegerakan. Dan kontraktor yang bertanggungjawab itu harus diberikan tanggungjawab membaiki dan juga menanggung kos. Isu dia yang saya nak bangkitkan di sini ialah, pertama sekali saya belum lagi mendengar dan tidak ada satu pendedahan yang dibuat oleh pihak kerajaan tentang laporan kajian yang menyeluruh tentang isu-isu yang menyebabkan berlaku keruntuhan. Apa yang dibentang dalam kabinet baru-baru ini hanyalah merupakan laporan awal JKR, laporan awal JKR, yang saya kira bahawa laporan awal itu tidak dapat mengenal pasti apa masalah sebenar dari segi yang menyebabkan keruntuhan itu berlaku. Jadi bagaimana kabinet boleh membuat keputusan dalam hal ini sehingga menyebabkan mengarah pembaikan itu mesti disegerakan, dilakukan oleh kontraktor asal yang terbabit. Sedangkan saya telah dipahamkan bahawa ketiga-tiga kontraktor yang terbabit dalam pembinaan Stadium Terengganu itu, kontraktor ini tidak mempunyai pengalaman. Tidak mempunyai pengalaman, termasuk tidak mempunyai pengalaman dalam teknologi space frame yang antara ada kaitan dalam isu menyebabkan berlakunya keruntuhan ini. Jadi macam mana bila kita tidak tidak ada laporan lengkap? Saya percaya bahawa laporan daripada perunding, adakah saya nak tanya kerajaan, adakah pihak kementerian ataupun kerajaan sendiri telah pun mendapat satu laporan lengkap daripada jurutera perunding yang dilantik oleh kerajaan negeri, iaitu satu jurutera perunding yang berpengalaman dalam negara kita yang berkaitan dengan teknologi space frame ini, iaitu Arup, satu perunding Arup. Jadi sepatutnya ini yang harus diguna pakai, kerana ini merupakan perunding yang punya pengalaman dalam teknologi space frame ini. Jadi sebab itu saya heran bahawa bagaimana kabinet boleh membuat keputusan dalam keadaan tidak ada laporan lengkap. Yang keduanya, diberikan tanggungjawab itu juga kepada kontraktor yang tidak ada pengalaman kerja. Jadi mereka disuruh buat benda yang kerana tidak ada pengalaman, itulah yang menyebabkan stadium itu jadi begitu. Kerana tidak dibuat dengan penelitian yang tepat, teknologi yang nak digunakan, yang akhirnya berlaku keruntuhan. Kemudian mereka yang tidak ada pengalaman ini diberikan tanggungjawab untuk membuat pembaikan terhadap stadium tersebut tanpa ada satu laporan yang lengkap mengenal pasti apa punca-punca yang menyebabkan berlakunya keruntuhan. Jadi sedangkan saya dipahamkan bahawa antaranya ialah isu itu ialah isu reka bentuk sama dengan MRR2. Masalah di sana ialah masalah reka bentuk. Jadi masalah reka bentuk itu pun masih belum dikenal pasti secara konkret apa masalah reka bentuk yang sebenarnya dalam teknologi space frame ini. Jadi sebab itu saya minta penjelasan bagaimana, apakah peranan JKR dalam nak menasihat kerajaan, khususnya kabinet, jangan arah lagi pembaikan, biar dulu kita dengar dulu Arup punya laporan secara yang lebih menyeluruh. Sekarang macam seolah-olah kabinet buat keputusan, Kementerian Kerja Raya pun senyap setuju, sedangkan yang ada kepakaran ini ialah Kementerian Kerja Raya. Kementerian Kerja Raya yang tidak pernah dirundingkan sebelum ini dalam pembinaan stadium ini. Jadi sebab itu saya minta penjelasan
bagaimana Kementerian Kerja Raya melihat perkara ini. Kemudian yang keduanya ialah berkaitan dengan pembinaan komplek Madrid Convention Center yang saya dipahamkan baru-baru ini Perdana Menteri pada 17 hari bulan telah mengarahkan supaya 17 hari bulan dibuat satu program tanda tangan awal dengan syarikat Nazar TDI yang begitu urgent yang dibuat oleh pihak kerajaan. Jadi yang saya nak bangkitkan di sini ialah dua isu. Apa perlu kepada projek convention center ini? Sebab saya dipahamkan bahawa JKR diberikan tanggungjawab untuk menyediakan dokumen. Penyediaan dokumen semuanya mesti dibuat oleh pihak JKR, walaupun ini merupakan projek running terus yang merupakan keputusan yang telah dibuat lebih awal oleh Kementerian Keuangan, tetapi JKR hanya diberikan arahan untuk melaksanakan dari segi dokumen-dokumen untuk memastikan surat yang telah pun saya dipahamkan bahawa surat niat telah pun dikemukakan dan surat penyata kehendak kerajaan kepada Nazar TDI ini juga sudah pun dinyatakan. Tapi isunya, apakah JKR tidak boleh memberikan nasihat? Yang pertama sekali ialah nasihat kepada pihak kerajaan bahawa negara kita tidak perlu kepada satu lagi komplek Convention Center. Kita sudah ada Putrajaya PICC umpamanya, yang saya percaya bahawa tak banyak pun kegunaan dalam satu tahun, sedangkan kos penyelenggaraannya begitu tinggi. Begitu juga kita ada The Mine, kita ada di Langkawi dan sebagainya. Kemudian kita ada di KLCC. Jadi apa perlu lagi satu lagi, sedangkan Menteri MITI baru ni jawab bahawa ini merupakan daya tarikan pelancong. Takkan kita buat satu bangunan hanya nak sekadar nak tarik pelancong datang untuk tengok bangunan, sedangkan kita berbelanja dengan begitu besar, penyelenggaraan yang terpaksa ditanggung atas wang rakyat ini. Yang keduanya ialah isunya